Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 15 Disember bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini: perubahan penarafan kredit tidak bantutkan usaha kerajaan pulih ekonomi negara. Perbicaraan kes rogol bekas Exco Perak dipindah ke Mahkamah Tinggi. Buletin 1.30 hari ini dimulakan dengan laporan Dewan Rakyat. Perubahan penarafan Fitch Ratings terhadap kredit Malaysia, isu penyalahgunaan dana kerajaan oleh MIMOS dan usaha SSM bantu peniaga dan usahawan terjejas antara yang mendapat perhatian dalam sidang hari ini. Untuk butiran terperinci, kita terus saja ke Parlimen bersama Azrina Amir Hamzah untuk laporannya. Silakan Azrina. Terima kasih Jamalina. Di Sri Pentas, perubahan penarafan kredit Malaysia daripada A- kepada BBB+ oleh agensi Fitch Ratings tidak akan membantutkan usaha kerajaan menuju ke arah pemulihan ekonomi pada 2021. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, inisiatif Belanjawan 2021 akan meneruskan momentum pemulihan dan dijangka menyumbang kepada sasaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 6.5 hingga 7.5% pada tahun hadapan. Ramai ahli-ahli yang berhormat yang sering mengatakan unjuran ini terlalu optimistik. Namun Fitch sendiri mengunjurkan pertumbuhan pada kadar 6.7%, iaitu sejajar dengan unjuran Malaysia sendiri. Institusi lain seperti IMF pula mengunjurkan pertumbuhan sehingga 7.8%, iaitu lebih tinggi daripada unjuran kerajaan. Ini secara amnya menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan ekonomi Malaysia untuk melonjak kembali. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan yang diutarakan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berhubung langkah kerajaan menangani keputusan mengejut Fitch Ratings pada sesi pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat pagi tadi. Tambahnya, perubahan penarafan itu tidak cukup untuk mempertimbangkan keberhasilan pelaksana pakej rangsangan yang mula menunjukkan tanda pemulihan ekonomi. Antaranya penguncupan KDNK yang lebih perlahan pada kadar 2.7% pada suku ketiga tahun ini berbanding 17.1% pada suku kedua. Pengekalan lebih 2.8 juta pekerjaan melalui program subsidi upah yang juga menurunkan kadar pengangguran daripada 5.3% pada Mei kepada 4.7% pada Oktober. Semalam 8 pengurus dana moda teroka atau venture capital dari Amerika Syarikat, Korea, China, Indonesia dan Singapura bersetuju untuk melabur dalam syarikat permulaan Malaysia dengan nilai pelaburan sehingga 1.57 bilion ringgit. Berhubung isu penyalahgunaan dana kerajaan oleh Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Gunaan Nasional MIMOS, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, sejumlah 8 program pembangunan dan penyelidikan R&D di bawah rancangan Malaysia ke-10 dengan peruntukan 270.77 juta ringgit. Peruntukan itu digunakan bagi membangunkan pelbagai platform teknologi bagi menghasilkan ciptaan bernilai tinggi dan merintis ilmu baharu selaras dengan objektif permohonan peruntukan. Bagi rancangan Malaysia ke-10, baki jumlah peruntukan untuk pembelian peralatan aset berkaitan R&D, perbezaan berjumlah 101.15 juta ringgit Malaysia, iaitu peruntukan sebanyak 154.20 juta ringgit Malaysia berbanding perbelanjaan sebanyak 53.05 juta ringgit Malaysia, adalah digunakan untuk membayar gaji kaki tangan penyelidik lantikan secara kontrak. Beliau menjawab soalan yang dibangkitkan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Datuk Seri Syamsul Iskandar, yang memohon pencerahan mengenai perbelanjaan sebenar MIMOS susulan pendedahan laporan Ketua Audit Negara pada Julai tahun lalu.
Tambah beliau, perbelanjaan itu berkaitan penghasilan platform teknologi meliputi pembangunan penyelesaian, pengujian dan perkhidmatan perundingan dan profesional yang kebanyakannya adalah penyelidik lantikan secara kontrak disebabkan kekangan untuk perbelanjaan kaki tangan di bawah anggaran belanja mengurus. Sementara itu, kaedah yang bersesuaian akan dirangka bagi membolehkan golongan usahawan belia dan ibu tunggal dalam kumpulan B40 untuk mendapat manfaat skim pendaftaran perniagaan percuma. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kementeriannya menerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan mempeluaskan inisiatif itu yang berupaya menjana golongan pulangan pendapatan tambahan golongan berkenaan khususnya di waktu mencabar ekoran pandemik COVID-19. Usaha SSM memperluaskan inisiatif pendaftaran perniagaan percuma kepada golongan belia dan ibu tunggal B40 ini bakal mencetus minat berniaga dan menggalakkan lebih ramai penyertaan golongan ini untuk menceburi bidang perniagaan, menjana pulangan pendapatan tambahan yang dapat menampung kehidupan seharian mereka, seterusnya merancakkan lagi pertumbuhan sektor perniagaan di negara ini. Beliau turut menyaran agar golongan orang kurang upaya OKU untuk memanfaatkan skim 1 OKU 1 perniagaan yang ditawarkan SSM bagi mendaftar perniagaan baru dan memperbaharui pendaftaran secara percuma. SSM juga menggalakkan belia dan pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan melalui skim 1 pelajar 1 perniagaan. Beliau menjawab soalan yang diutarakan Ahli Parlimen Rasah Chia Kee Chin berkaitan usaha SSM membantu peniaga dan usahawan yang terjejas. Hari ini tinggal 2 kementerian yang melalui sesi perbahasan di peringkat jawatankuasa untuk diluluskan belanjawan bagi tahun 2021 dimulakan dengan Kementerian Pendidikan yang mana ketika ini sedang melalui sesi penggulungan oleh Menteri kanannya Dr. Razizuddin. Sebelum sesi perbahasan akan diteruskan semula untuk Kementerian Pengajian Tinggi dan hari ini juga sidang Dewan Rakyat menjadi tumpuan apabila undian bacaan kali ketiga rang undang-undang RUU Perbekalan Belanjawan 2021 akan berlangsung petang ini. Apapun, teruskan bersama TV3 untuk perkembangan dari semasa ke semasa. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Azrina di Parlimen. Dan hari ini juga tumpuan diberikan kepada undian bacaan kali ketiga rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021. 25 kementerian sudah diluluskan di peringkat jawatankuasa dan hanya tinggal 2 lagi kementerian. Apapun yang berlaku di Dewan Rakyat, banyak pihak tampil menggesa agar belanjawan berkenaan yang turut memberi perhatian kepada petugas barisan hadapan dan juga golongan yang terjejas akibat COVID-19 diluluskan. Belanjawan 2021 ini adalah kesinambungan daripada pelbagai dasar pemulihan ekonomi yang diperkenalkan. Pakej prihatin, prihatin PKS tambahan, penjana dan kita prihatin. Belanjawan ini berasaskan 3 matlamat utama iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Pelbagai peruntukan disediakan dengan peruntukan terbesar di dalam sejarah belanjawan Malaysia iaitu sebanyak RM322.5 bilion. Pakatan Harapan dalam pada itu semalam memutuskan untuk menolak belanjawan 2021. Dalam satu kenyataan, gabungan itu juga menggesa semua ahli parlimen daripada pembangkang mahupun kerajaan untuk berbuat demikian. Sepatutnya memang dia orang kena duduk semeja lah berbincang benda ni. Undi ni sebenarnya lebih pada pengaruh politik sebenarnya. Sebenarnya kau kawan dengan aku ke aku tak kawan dengan kau ke, dia lebih pada macam tu je. Yang dia, kita yang rakyat kat bawah ni pun jadi orang kata dah kata meluat dah tengok perangai dia orang ni. Sepatutnya memang kena segera diluluskan. Itulah yang terbaik untuk keadaan sekarang ni. Kalau biar tunggu lama memang tak jadi, dia tak boleh nak buat apa. Kita yang kat bawah ni orang kata makin lama makin sakit. Macam-macam tengahnya di duit pun makin kurang, makin tak ada. Ekonomi pun makin lama dah orang kata bukan mengembang ni, menguncup. Bagi saya sokong bajet ni mesti dilulukan. Rakyat memang memerlukan sekarang. Pasal kes COVID-19 ni banyak pekerja terjejas, memerlukan duit. Untuk EPF mesti lulukan apa yang pihak kerajaan lulukan. Mesti bagi, tak boleh ni mesti lulukan. Dari parlimen mesti sokong pemangkang dengan pihak mesti bersatu, mesti lulukan. Tapi dapat macam mana kalau tak lulus?
memang masalah juga kan. They should approve untuk ekonomi tahun depan. Tapi masing-masing pun ada agenda masing-masing. Masing-masing pun tarik tali kan. Kalau you tengok pun kan masing-masing. Yalah, it's about power lah now kan. Not so much about people kan. No, tak patut tangguh dah. Better dia orang just proceed je. Better proceed. Better than dari tangguhkan and all the economical is going down now and everything. Better just proceed. Patut diluluskan segera. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofokus mata, fokus pada dirimu. Perbicaraan kes rogol yang dihadapi bekas Exco Perak Paul Yong Chu Kiong membabitkan seorang warga Indonesia akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Ipoh Perak. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adon Tronoh itu agar kes berkenaan dipindahkan dari Mahkamah Session Ipoh ke Mahkamah Tinggi Ipoh. Keputusan sebulat suara itu dibuat oleh panel hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Ogos tahun lalu di Mahkamah Session, Paul Yong yang juga bekas Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam, Hal Ehwal Bukan Islam mengaku tidak bersalah atas dakwaan merogol pembantu rumahnya. Kesalahan itu didakwa dilakukan di kediaman miliknya di Meru Desa Park, Ipoh pada 7 Julai 2019. Pada 10 Februari lalu, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Paul Yong untuk memindahkan perbicaraan kes rogolnya ke Mahkamah Tinggi sebelum pasukan pembelaan membuat rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Seorang YouTuber yang ditahan riman Khamis lalu bagi membantu siasatan mencabul seorang wanita dibebaskan dengan jaminan polis malam. Lelaki berusia 22 tahun itu sebelum ini direman selama 3 hari. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan, Assistant Commissioner Wan Khairuddin Wan Idris mengesahkan suspek dibebaskan dengan jaminan polis. Pihak polis juga masih teruskan lagi siasatan yang belum lengkap. Media sebelum ini melaporkan seorang YouTuber ditahan polis dipercayai mencabul seorang wanita di Kubang Kerian awal Ogos lalu. Lelaki berkenaan ditahan selepas tampil menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru pada 10 Disember lalu. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Abdul Rahim Daud berkata, kejadian itu dipercayai berlaku selepas sesi penggambaran sebuah drama YouTube awal Ogos lalu di sebuah inap desa di Kubang Kerian. Kejadian berlaku pada pagi 1 Ogos lalu membabitkan seorang wanita berusia 24 tahun yang juga pelakon dalam drama terbabit. Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM menyambut baik usaha kerajaan mempertimbang pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dan meneliti kelemahan cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Presidennya Tan Sri Soh Tian Lai berkata, jika GST diguna semula, harga ekspor Malaysia akan menjadi lebih kompetitif di peringkat global. Ini kerana GST tidak akan dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang diekspor, manakala GST yang dikenakan ke atas input boleh dituntut semula bagi sepanjang rantaian bekalan. Memandangkan persekitaran domestik dan luaran yang lemah akibat impak pandemik COVID-19, keutamaan harus diberikan untuk memperkukuh ekonomi dan memulihkan keadaan perniagaan. Justru kerajaan diminta berunding dengan semua pihak berkepentingan sepanjang proses kajian itu. Properti Guru Malaysia menjangka pasaran hartanah dalam negara akan pulih pada tahun depan dengan keseluruhan sektor mengalami pertumbuhan meskipun pada kadar berhati-hati. Pengurus negara Sheldon Fernandez berkata, kesuraman sentimen pasaran yang berlarutan disebabkan ketidaktentuan ekonomi telah mendorong rakyat Malaysia mempertimbangkan semula rancangan masa depan mereka termasuk pembelian hartanah. Beliau berkata, meskipun keseluruhan harga hartanah cenderung bergerak lebih rendah pada bulan akan datang, namun harga yang menarik dapat mencetuskan permintaan terhadap rumah mampu milik. Antara langkah utama yang dilaksanakan kerajaan adalah pengenalan semula kempen pemilikan rumah yang merangkumi pengecualian cukai keuntungan hartanah, pengecualian duty stamp dan pemansuhan margin pembiayaan terhad 70%. Selain itu, pasaran hartanah juga didorong beberapa kali pengurangan kadar dasar semalaman oleh Bank Negara tahun ini sehingga mencecah kadar semasa terendah pada
1.75%. Dengan itu, unjuran bagi pasaran hartanah 2021 kekal neutral memandangkan wujudnya sentimen berhati-hati susulan kenaikan kes jangkitan COVID-19 di seluruh negara. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Setelah proses pengagihan vaksin berjalan lancar, Amerika Syarikat memulakan program vaksinasi secara besar-besaran. Antara negeri yang mula menjalankan vaksinasi adalah seperti New York, Pennsylvania dan Ohio. Seorang jururawat di New York, Sandra Lindsay, menjadi individu pertama di negara Uncle Sam itu yang menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Program vaksinasi terbabit disiarkan secara langsung oleh media tempatan. Selain Amerika Syarikat, Kanada juga turut menjalankan program vaksinasinya dengan dos vaksin pertama diberikan kepada seorang pengasuh di Montreal. Setakat ini, menurut penjumlahan oleh University Johns Hopkins, Amerika Syarikat masih kekal negara paling terkesan di dunia apabila merekodkan 16.3 juta kes keseluruhan. Singapura mengumumkan fasa 3 pembukaan semula ekonomi dan sosialnya mulai 28 Disember depan. Pengumuman terbabit yang disiarkan secara langsung oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong turut menyaksikan Republik berkenaan menerusi pihak berkuasa sains kesihatan meluluskan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech. Kumpulan pertama vaksin itu dijangka tiba di Singapura pada hujung bulan ini. Selain itu, Hsien Loong memaklumkan pemberian vaksin berkenaan secara percuma kepada semua rakyat Singapura dan juga penduduk jangka panjang di negara terbabit. Satu jawatan kuasa bagi mencadangkan strategi vaksinasi juga turut diwujudkan oleh Kementerian Kesihatan Singapura. Dalam pada itu, di bawah fasa 3, Singapura akan melonggarkan had kapasiti di kawasan awam termasuk di rumah ibadat dengan kebenaran berkumpul sehingga 8 orang dikuatkuasakan. Setakat ini, jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 di negara Republik itu adalah 58,325. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian Buletin 1.30. Sebelum berpisah, saksikan ribuan penduduk di selatan Argentina berkumpul bagi menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat dan Assalamualaikum.